Yang pertama, soal monopolis ataupun tindakan yang patut diambil oleh kerajaan untuk menguatkuasakan akta persaingan. Saya bagi contoh di mana baru-baru ini bila Persatuan Pengeluar Ais nak menaikkan harga ais blok sebanyak RM2.50 dan ais cube ataupun ais tube sebanyak 50 sen. Memang kenaikan ini tidak menasabah dan Monopolies Commission ni, MyCC telah ambil tindakan dari segi perundangan dan mereka tidak dibenarkan menaikkan harga ais pengeluaran yang dikeluarkan oleh persatuan ini. Ini sebagai satu contoh di mana tindakan anti monopoli ataupun kartel memang boleh memberi kesan yang diharapkan. Dan pihak komisen ini sedang memerhati ada kes-kes lain sebenarnya dalam pertimbangan mereka pada masa ini. Yang kedua ni pasal rasionalisasi subsidi. Kita nak buat secara berperingkat-peringkat, tidaklah secara mendadak. Dan kedua, hasil tambahan kerajaan itu kita nak pulangkan kepada rakyat. Sebahagian mengurangkan fiskal, beban fiskal dan hutang negara ataupun fiskal defisit negara, tapi sebahagian besar lagi kita pulangkan balik kepada rakyat melalui penambahan BRIM dan langkah-langkah yang lain. Kelabakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, terima kasih. Kita membelanjakan banyak peruntukan untuk subsidi, tetapi di Pantai Timur, untuk makluman yang amat berhormat, Pantai Timur negeri Sabah, semua barang-barang yang bersubsidi ini bukan dimakan oleh rakyat kita. Dia hanya sampai dan terus pergi ke Indonesia. Jadi berarti di sini amat berhormat, penguasaan kita lemah. Jadi mungkin kita ada mekanisme lain untuk membenteras penyeludupan keluar barang-barang yang bersubsidi ini. Satu contoh bahawa di Tanah Besar satu tong gas RM26. Kalau di pulau, di pendalaman RM42. Sampai begitu, tetapi masalahnya penguatkuasaan tidak ada. Jadi dari persoalannya, kalau yang amat berhormat boleh mungkin menubuhkan satu jawatan kuasa untuk meneliti ini semua dan membuat laporan kepada kerajaan supaya kita dapat bertindak seperti apa yang dicadangkan. Terima kasih. Ya, Tuan Ibu Ketua, memang kerajaan dah sedar bahawa kaedah subsidi ini membawa kepada banyak ketirisan. Hakikatnya, kalau kita tak ikut pada price mechanism, harga pasaran, inilah yang akan berlaku. Di mana-mana negara pun ini akan berlaku. Dan banyak mana pun kita belanja dari segi penguatkuasaan, dia tidak boleh menutup sama sekali masalah ketirisan, kerana keuntungannya besar dan orang akan gunakan akalnya untuk membolosi apa juga kaedah yang kita gunakan. Macam mana kita tambah bilangan pegawai penguatkuasaan pun masih akan berlaku. Sebab itu kerajaan kata jangka panjang kita mesti beralih kepada subsidi bersasar daripada subsidi pukal. Sebab bila kita beri subsidi bersasar, kita boleh tentukan yang dapat faedah rakyat Malaysia, bukan warga asing, bukan penyelundup, bukan pelancong. Jadi saya berharap bahawa bila langkah ini kita akan lakukan secara berterusan ataupun berperingkat-peringkat, dan kaedah BRIM itu pun kita boleh perbaiki lagi. Kita tahu ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi ini baru permulaannya.
Tapi kita akan lakukan penambahbaikan pada BRIM. Akhirnya saya percaya kita akan menyelamatkan berbilion-bilion ringgit duit rakyat. Sila-sila, Padang Besar. Tuan Yang Di-Pertua, soalan saya, kita lihat bahawa dalam kita mengawal kos secara hidup ni, kita lihat tentang manipulasi harga yang dibuat oleh kartel dan mengawal harga-harga ni. Ini adalah kartel yang dibuat oleh swasta. Tetapi kita kerajaan pun kita wujudkan kartel juga. Adakah kita lihat hari ini keadaan bercadang supaya AP ataupun permit untuk mengimport bahan-bahan makanan ni dilonggarkan, boleh dilonggarkan. Sebagai contohnya beras. Beras ini adalah makanan hak asasi rakyat, makanan ruji rakyat, dan semua orang makan beras. Dan kita lihat kartel yang kita wujudkan ini menyusahkan rakyat, di mana harga beras yang diimport dengan yang dijual di negara ini cukup mahal, berbeza. Jadi kita lihat adakah kerajaan bercadang untuk kita buka AP yang untuk kita kurangkan orang tengah dan kita sendiri wujudkan. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan telah pun membuat ketetapan bahawa kita akan melonggarkan semua AP berhubung dengan barang makanan yang diimport. Malah sekarang ni kalau sesiapa nak import barang boleh memohon kepada Kementerian Pertanian dan kita tidak ada sekatan. Dalam soal beras, kita sedang memerhati perkara ini untuk memastikan bahawa ianya tidak merugikan rakyat.